Baik, terima kasih Azizi, dan seterusnya kita ke RTM Sabah bersama dengan Konstantin Pahlawan. Silakan. Terima kasih Nazri, salam sejahtera. Golongan berpendapatan rendah B40 terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Di Penampang, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Sabah Electricity Sdn Berhad melaksana tanggungjawab sosial korporat melalui projek Mesra Rakyat PMR yang membantu golongan sasar membina kediaman selesa. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Daryl Leiking berkata PMR antara usaha yang dapat membantu kerajaan memastikan kebajikan golongan sasar di luar bandar terpelihara. Mereka telah memberikan peluang kepada seorang warga Penampang untuk menikmati projek CSR mereka seperti Rumah Mesra ini, dan juga mesej saya kepada rakan-rakan di Penampang adalah terima kasih atas sokongan sampailah sekarang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas majlis penyerahan kunci rumah Mesra Rakyat kepada penerima jenis Terleong dan keluarganya di Kampung Sugut, Penampang. Datuk Daryl yang juga ahli Parlimen Penampang menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan TNB dan SESB terhadap golongan memerlukan selain penyediaan bekalan elektrik di negeri ini. Terdahulu pemangku pengarah urusan SESB, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid dalam ucapannya berkata 6 rumah telah dibina melalui PMR di seluruh negeri dengan kos RM50,000 setiap satu. Teks ucapan beliau dibacakan Pengurus Besar Kanan Pembangunan Aset SESB Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar. Sementara itu, penerima bantuan rumah PMR jenis Terleong dan isteri Lydia Jel Lee Juk Rin serta 2 anak mereka menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak TNB dan SESB serta Pusat Khidmat Parlimen Penampang yang berusaha membantu mereka memiliki kediaman lebih selesa. Terima kasihlah sebesar-besar kepada YB Daryl dan juga bagi pihak-pihak yang terbabit seperti TNB dan juga SSB lah, karena telah memberi keselesaan keluarga kecil saya lah. Terima kasih. Rumah Mesra Rakyat yang mula dibina Oktober lalu dilengkapi 3 bilik tidur, ruang tamu, dapur dan sebuah bilik air dan meter elektrik. Rakyat khususnya di daerah Tawau memerlukan kemudahan sukan lebih baik. Ini termasuk gelanggang badminton bertaraf profesional untuk memajukan sukan tersebut dalam kalangan anak-anak tempatan Sabah di daerah itu. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Jimmy Wong, kemudahan sukan yang baik akan menjadi platform beliau untuk menyerlah dan mengasah bakat masing-masing, seterusnya mampu menjadi pelapis sukan negara. Mungkin ada potensi dalam mana tahu 5 tahun atau 10 tahun kita ada lagi lah national player. Kita harap juga pun Olympic player juga atau Asian player pun akan datang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan kejohanan badminton terbuka Sabah Piala YB Jimmy Wong 2019 di Sabah Chinese High School, Tawau. Datuk Jimmy yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sri Tanjung berharap kejohanan ini berupaya menjadi medan pencarian pelapis sukan selain mempromosi gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Kejohanan 3 hari yang menghimpunkan 184 peserta dari seluruh negeri ini turut berpeluang menyaksikan perlawanan pertunjukan 4 jaguh badminton negara iaitu Tan Wee Kiong, Tan Wee Gien, Chan Peng Son dan Won Ki Wei. Tahukah anda bahawa botol plastik mengambil masa ratusan tahun untuk dilupuskan sepenuhnya? Sehubungan itu, bahan buangan tersebut perlulah dikitar semula sebagai satu cara menjaga alam sekitar. Statistik terkini turut menunjukkan plastik membentuk 20% kandungan sisa di negara ini. Hasil kesedaran tersebut, golongan wanita di Pulau Libaran Sandakan menjadikan botol-botol plastik sebagai bahan utama untuk membuat gubahan bunga bagi dijadikan hiasan di rumah dan sekitar halaman mereka. Laporan lanjut bersama wartawan Iswadiman Syamsuddin dan juru kamera Muhammad Nizam Encik.
Hampir 70% daripada kira-kira 1,000 jumlah penduduk di pulau ini terlibat dalam aktiviti kitar semula botol plastik. Bekas botol plastik yang dikutip di sekitar kawasan pantai oleh penduduk digubah menjadi bunga dan barangan hiasan lain. Idea kreatif tersebut timbul selepas penduduk di pulau berkenaan menyaksikan kejayaan Taman Walai Penyu Pulau Libaran yang membina sebuah rumah berdindingkan botol plastik. Botol yang dibuang aku pungut, bikin bunga. Hias rumah kami. Di pantai. Ya, kami kutip sana pergi ujung. Buat bunga daripada botol. Habis itu beginilah buat warna dalam botol baru ditanam. Nah, jadi kami nampak cantik, jadi kami buatlah keliling rumah begini. Selain menghasilkan gubahan bunga orkid, bunga ros, bunga raya serta pagar botol air yang diisi dengan pelbagai warna, bahan kitar semula itu juga digunakan sebagai dinding sebuah kedai di kampung tersebut. Baiklah saudara, hampir 70% penduduk di kampung Pulau Libaran ini menjadikan bahan buangan bekas botol plastik sebagai hasil kraftangan mereka, digubah sebagai bunga-bungaan untuk perhiasan kawasan perumahan mereka. Dan ia sebagai menyokong kempen kebersihan dan bagi memastikan alam sekitar di pulau ini sentiasa terpelihara. Seni kreatif penduduk di pulau berkenaan turut mendorong Persatuan Pencinta dan Pemeliharaan Hidupan Penyu Negeri Sabah Foster untuk menjalin kerjasama mewujudkan perkhidmatan inap desa kepada pelancong yang datang ke pulau tersebut. Foster merupakan antara badan bukan kerajaan yang melaksanakan program konservasi penyu di Pulau Libaran sejak tahun 2011. Tempat diorang ini memang hebat, potensi memang besar, tapi diorang sendiri perlukan bekerjasama mengembangkan ekonomi di sini sama menjalankan dia punya potensi. Inisiatif kaum wanita kampung Pulau Libaran ini bukan sahaja mewujudkan persekitaran rumah yang cantik, malah menyokong usaha konservasi penyu yang dilaksanakan di pulau berkenaan serta menyokong kelestarian pantai agar bersih daripada bahan buangan yang menjadi ejen perosak alam sekitar. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Kembali kepada Nazri di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Aiskrim